Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 我们来看一段的经文，是在哥林多前书第7章第17到24节。 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. 哥林多前书第7章第17到24节。 Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa memperhatikan di layar ataupun di Alkitab di tangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 我们只用印尼文读，我们可以看这个视频上，那里有中文还有印尼文。 Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan pergumulan. 弟兄姐妹们，哥林多的教会的信徒呢，他们面对了很多的这个问题。 Setidaknya ada 7 pergumulan besar yang dihadapi oleh jemaat ini. 至少呢，有7件的事情是当时的信徒所面对的问题。 Yang pertama, saudara, jemaat ini mengalami saudara perpecahan dan perselisihan. 第一呢，就是信徒们面对分裂与不和。 Ada munculnya golongan-golongan di antara jemaat yang mengagungkan satu rohaniwan dibandingkan rohaniwan yang lain. 因为呢，在他们其中的信徒呢，把那个属灵的人物呢，跟不属灵的人呢来做比较。 Kelompok-kelompok ini meresahkan dan bahkan memecah belah kesatuan gereja. 因为他们这样的分派，以致呢，竟然将教会呢分裂了。 Sampai di situ saudara terjadi imoralitas di dalam jemaat Tuhan. 而且呢，在教会当中有这个不道德的行为。 Ada orang-orang yang hidup di dalam dosa percabulan dan gereja tidak berani untuk menegurnya. 有的信徒呢行在淫乱当中，而教会的长者们却不敢责备他们。 Tambah lagi ada perselisihan di antara anggota yang satu dengan yang lain, tetapi penyelesaian konflik-konflik ini bukan di dalam gereja tetapi justru dilakukan di pengadilan-pengadilan umum. 尤其是呢，在教会当中呢，弟兄姐妹发生了争吵，但是呢，这些们呢，并没有把这件事情让在教会当中来解决，而是把它带到法院呢，那里去处理、去解决。 Nah, karena saudara paham daripada budaya Yunani, saudara, ketika kemudian seorang melihat dirinya adalah orang-orang yang tubuh ini adalah jahat dan kemudian mereka harus mengadres kepada kehidupan spiritual, maka mereka berusaha untuk meninggalkan nafsu-nafsu dunia. 所以呢，这是希腊的哲学家认为呢，我们肉体呢是邪恶的，所以呢，他们很注重属灵的事情，所以他们认为呢，这个属灵的事情才是最好的。 Nah, tetapi saudara akan jadi masalah besar ketika kemudian orang-orang yang sudah menikah kemudian harus meninggalkan kehidupan pernikahan itu karena memandang bahwa kehidupan pernikahan itu adalah kehidupan yang keliru. Nah, Paulus juga membahas masalah ini, saudara. 但是呢，是否呢，因为这件事情呢，而令这个信徒们觉得呢，这个婚姻呢，夫妻之间的事情也是不属灵的事情，以致他们也发生了争吵。所以呢，保罗呢，也在这个分析这件事情。 Di dalam jemaat juga ada orang-orang yang keliru di dalam mengerjakan kebebasan yang mereka miliki dalam Kristus. 在教会里面呢，他们在基督里呢滥用了这个自由， Bahkan ada orang yang datang melakukan perjamuan kudus dengan cara-cara yang salah. 甚至他们在举行圣餐的时候是错误的。
Gereja ini diberikan karunia yang begitu banyak, tetapi terjadi penyalahgunaan karunia. 这个教会有很多的属灵恩赐，但是他们竟然滥用了属灵的恩赐。 Saudara, semua ini terjadi dalam satu gereja yang sama. 弟兄姐妹们，这件事情发生了同一间的教会。 Gereja yang sebenarnya diberkati Tuhan dengan orang-orang yang luar biasa, dengan karunia yang luar biasa. 其实呢，这间教会是蒙上帝赐福的教会，因为上帝为这个教会预备了很多属灵的才干的人来带领这个教会。 Tetapi justru di dalam gereja itulah perpecahan merusak dan merobek kesatuan gereja. 但是反而这个教会竟然分裂了，破坏了教会的这个和平。 Nah, saudara melanjutkan suratnya, saudara, kemudian Paulus sebenarnya sedang berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh jemaat terkait dengan keadaan mereka saat itu. 其实呢，这个使徒保罗是在尽力的去回答呢这个教会所面对的一切的问题。 Karena datangnya pengajar-pengajar palsu yang kemudian juga saudara membuat mereka jemaat jadi bingung. 所以呢，很多的假师傅呢，他们所传达的信息呢，让很多的信徒都在迷茫当中、困惑当中。 Saudara, jemaat Korintus bukan hanya terdiri dari orang Romawi dan orang Yunani, tetapi juga terdiri dari orang-orang Yahudi. 因为呢，在这个教会当中，不但有罗马人，不但有这个希腊人，还有呢这个犹太人。 Nah, orang-orang Yahudi saudara mengatakan bahwa kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu harus disunat, itu tanda umat Allah. 然后呢，这个犹太人认为呢，就是你要成为基督徒的话呢，那么你必须要受割礼，那么这才能证明呢你是属于上帝的儿女。 Nah, sementara saudara orang-orang Yunani Romawi tidak punya kebiasaan demikian. 但是呢，这个希腊人呢和这个罗马人呢，他们没有这样的习惯。 Maka mereka mengirim surat bertanya kepada Paulus, apakah perubahan tanda-tanda lahir itu menjadi sesuatu yang penting? 所以他们就用这个信呢，这个问这个使徒保罗，他说呢，这个外表的改变是否很重要？ Apakah betul percaya Yesus saja tidak cukup? 是否真的呢，只是单单相信主耶稣是不够的？ Maka perlu lagi harus melakukan tanda-tanda lahir ya yang dilakukan oleh budaya daripada Yahudi. 是否呢，还是要应用呢这个犹太人的这个文化呢，来加上他才能够成为一个得救的人？ Itu pertanyaan pertama saudara yang mereka lontarkan kepada Paulus. 所以这是他们第一个问题去问保罗的。 Pertanyaan kedua yang mereka lontarkan adalah pekerjaan seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. 然后第二个问题呢，是什么样的工作是讨神喜悦的工作？ Karena di antara jemaat-jemaat itu ada yang orang merdeka. Orang merdeka ini artinya saudara orang-orang yang memiliki profesi tertentu, saudara. 在这个教会当中，有些人是自主的，意思是说呢，他们的职业呢是特别的。 Mereka bebas melakukan dan menentukan pekerjaan mereka, saudara. 他们是自由人，所以他们可以随意呢找自己喜欢做的工作。 Tapi di sisi lain ada juga para jemaat yang profesinya sebagai budak. 但是呢，有一份的这个信徒呢，他们是身为奴隶的。 Nah, saudara, kenapa dikategorikan sebagai profesi budak, saudara? 所以呢，他们的职业就是奴隶了。 Karena saudara ada perbedaan yang signifikan antara budak pada masa itu dengan yang dipahami dengan budak-budak yang dilakukan di benua Amerika, saudara. 因为呢，在这个美国呢，跟所带来的这个对奴隶的看法的影响，也影响了当地社会人对奴隶的看法。 Saudara, perbudakan pada waktu itu sesuatu yang sangat lazim dilakukan dan kemudian saudara memberikan benefit kepada para budak tertentu, saudara. 因为呢，当时呢，他们是非常的这个虐待这个奴隶的。 Sebagai seorang budak, mereka tidak perlu memikirkan hal-hal berkaitan dengan kebutuhan hidup karena seluruh kehidupannya ditanggung oleh tuannya. 而呢，当时的奴隶呢，他们不需要为他们的吃喝来忧虑，因为他们所需用的一切呢，他们的主人已经为他们预备了。 Jadi tugas budak pada waktu itu adalah seorang yang bekerja aja terus apa yang Tuhan yang mau, yang menyenangkan hati tuannya, dia akan lakukan. Dia tidak perlu memikirkan tentang berbagai macam hal terkait kebutuhan hidupnya karena tuannya yang akan mencukupi. 因为当时他们的奴隶只要是满足这个主人的这个需要，主人吩咐他做什么工作，他就照做就够了，他不需要为他的吃喝来这个忧虑。 Sementara orang yang merdeka, 而自主的人呢， mereka harus memikirkan kehidupan mereka, mereka memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup mereka. 他们必须要为他们的日常生活所需的而来忧虑， Karena tidak ada jaminan yang bisa mereka pegang, saudara. 因为他们没有任何呢是他们可以抓住的这个保障。 Nah, saudara, ini kita akan belajar dari
bagian ini dua hal terkait dengan perubahan tanda-tanda lahir dan pekerjaan. 所以呢，这个两件事情呢，让我们再来分析呢，就是外表的这个改变呢，跟这个工作。 Saudara, apakah perubahan tanda-tanda lahir raya itu menjadi sesuatu yang penting? 弟兄姐妹们，是否外在的改变呢，真的很重要吗？ Karena kalau kita membaca di dalam bagian ini, Paulus menjelaskan dengan rinci dari ayat 17 sampai dengan ayat 20 dengan jelas. Paulus mau mengatakan identitas orang percaya bukan karena hal-hal lahiriah. 所以呢，使徒保罗呢，在这个哥林多前书的7章到24节，很详细的解释说呢，我们呢圣徒呢，我们成为基督徒呢，并不是依靠呢我们所需要的文化， Tetapi identitas orang percaya adalah panggilan di dalam Kristus Yesus. 乃是呢我们信徒的身份呢是蒙上帝的呼召。 Itu sebabnya saudara kemudian Paulus mengatakan di dalam ayat 20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. 所以使徒保罗在24节说，个人蒙召的时候是什么身份，人要守住这身份。 Saudara, Allah memanggil kita untuk apa sih? 其实呢，上帝呼召我们是为了什么呢？ Saudara, Allah memanggil kita untuk kemudian mengalami persekutuan bersama dengan Kristus. 所以上帝呼召我们是要我们能够跟基督呢有这个联系，有这个沟通。 Melalui persekutuan dengan Kristus itu kemudian kita diperdamaikan dengan Bapa dan kemudian kita memiliki kehidupan yang kekal. 就是说呢，透过我们与基督及上帝的这个沟通呢，我们拥有这个基督徒的身份， Itulah panggilan Allah. 这就是上帝的呼召。 Jadi Allah memanggil kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan Kristus 所以 putranya yang 呢 tunggal. 上帝呢呼召我们呢，是要我们跟那个上帝的独生子基督呢有这个联系的，有沟通。 Nah, saudara, istilah vokasi mungkin menjadi sesuatu yang baru bagi sebagian kita. 弟兄姐妹们，就是呢，有些呢，这个我们的这个使命呢，在我们当中呢，有些成为了我们的。 Vokasi atau panggilan seringkali diidentikan dengan panggilan khusus Tuhan kepada seseorang untuk menjadi seorang rohaniwan. 就是呢，上帝对每一个人的这个使命不一样，有些人呢，上帝呼召他成为神职人员。 Saudara, tentu saja itu tidak salah, tetapi kurang tepat, saudara. 当然这句话没有错的，但是不够正确。 Sejatinya vokasi adalah Allah memanggil setiap kita semua masuk di dalam persekutuan dengan putranya yang kudus. 其实呢，上帝呢呼召我们呢，是要我们跟上帝的独生子呢有联密的、有亲密的关系。 Dan melalui persekutuan itu, saudara, maka kita dibawa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah tentukan sebelumnya. 那么就是透过我们跟这个主耶稣的这个沟通，那么我们就能够做呢上帝束缚我们所应当做的工作。 Nah, karena panggilan Allah adalah persekutuan dalam Kristus, 因为呢， maka 上帝的呼召呢，就是让我们跟基督呢有这个这个亲密的沟通。 saudara tidak lagi diperlukan tanda-tanda lahiriah. 所以呢，不再需要有这个外表的这个改变。 Soal itu sebabnya kemudian Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 所以呢，使徒保罗对当时的哥林多的信徒说： kalau Allah memanggil kamu dalam keadaan bersunat, ya nggak apa-apa. 如果上帝已经呼召你，但是你是已经呼召了，那也是没 Tidak 问题 usah 的。 kamu mengingkari kebersunatan kamu itu. 所以你不必需要呢否认呢你是已经受割礼了的人。 Tapi kalau Allah memanggil kamu dalam keadaan tidak bersunat, juga tidak masalah. 如果上帝呼召你呢是不需要你去行割礼的话，那也是没问题的。 Karena bukan sunat yang menyelamatkan, 因为呢，并不是受割礼呢来使你得救， tetapi keselamatan di dalam Kristus itulah yang menyelamatkan. 因为呢是基督呢拯救我们，所以我们才得到了这个救恩。 Dan kalau kita semua menyadari panggilan ini, 如果我们每一个人呢理解到了这个呼召， maka kita akan menyadari bagian yang kedua, saudara. 那么我们就能明白了以下的第二点。 Panggilan vokasi murid Kristus itu harus terimplikasi dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. 就是基督门徒的使命隐含在上帝赋予他们的工作中， Jadi bukan lagi bersunat dan tidak bersunat saja, 所以不单只是受割礼以及不受割礼， tapi Paulus mengatakan bahwa panggilan Allah itu akan terlihat nyata dalam pekerjaan yang Allah percayakan dalam hidupmu. 但所以使徒保罗说呢，上帝呢透过我们的工作呢，来看见我们这个基督徒的身份。
Saudara, konsep bekerja menurut orang Yunani ini agak berbeda dengan kita, saudara. 在这个希腊人呢，他们对工作的观念呢，跟我们的看法是不一样。 Saudara, orang Yunani memahami pekerjaan itu, saudara, adalah dibagi menjadi dua. 那么呢，这个希腊人呢认为呢，这个工作呢，他们可以把它分为两部分。 Ada pekerjaan yang hina, ada pekerjaan yang mulia. 有的工作是卑贱的，有的工作是很尊贵的。 Pekerjaan yang hina adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga. 就是呢，他们说这个卑微的工作呢，是用我们的体力去做的。 Jadi segala pekerjaan yang melibatkan tenaga itu menjadi pekerjaan yang hina. 所以用我们的劳力呢去做的工作呢，他们说这是卑贱的工作。 Kenapa? Karena pemahaman mereka adalah bahwa itulah dewa menciptakan manusia supaya mengerjakan pekerjaan yang kasar. 所以他说呢，他们的神明呢创造了他们呢，需要他们去做这些粗重劳苦的工作。 Maka kita harus mengejar, kata orang Yunani. 所以这个希腊人说呢，我们必须要不断的去追求 Kita，harus mengejar pekerjaan yang mulia. 所以我们要追求呢更尊贵的工作。 Pekerjaan yang mulia berkaitan dengan pemikiran, 那么 ide-ide. 他们说呢，尊贵的工作呢是跟我们的这个想法呢、理念呢是有相关的。 Maka banyak mereka mengejar menjadi filsuf, saudara. 所以呢，希腊人呢很多是哲学家的。 Karena itulah yang dilakukan oleh dewa-dewa, merancang, memikirkan. Yang mengerjakan siapa? Manusia. 所以呢，他们做是他们的神明是要他们这么做的，但是工作是谁做呢？就是人。 Maka di dunia pekerjaan saudara akan mendapati istilah worker dan thinker. Pernah dengar? Pekerja, ya worker, thinker, pemikir. 所以呢，他们的工作呢是靠他们的这个脑袋，他们的这个想法。 Jadi yang di back office itu adalah yang thinker, yang memikir. 所以呢，他们说呢，尊贵的工作是用他们的这个理论呢，他们的想法。 Sementara yang mengerjakan itu worker, karyawan, pekerja. 所以他们低贱的工作呢，是那些劳工的苦工所做的工作。 Dari mana istilah itu muncul? Dari pemahaman Yunani ini, saudara. 那么这些实际是从什么地方来呢？这乃是希腊人他们的文化。 Sehingga saudara akhirnya memunculkan pertanyaan besar daripada jemaat. Kalau gitu pekerjaan seperti apa yang Allah berkenan? 那么呢，就在这个信徒当中就发生了很多的问题。那么呢，要什么样的工作才是合神心意、讨神喜悦的工作呢？ Pekerjaan yang worker tadi, apa yang thinker? 是这个卑贱的工作，还是尊贵的工作？ Karena masalahnya di dalam jemaat ada yang worker, ada yang thinker. 因为在教育信徒当中，有些是尊贵的工作，有些是做卑贱的工作的。 Saudara, maka Paulus mengatakan saudara kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, 所以呢，使徒保罗对当时的这个信徒说， baik worker maupun thinker, semua adalah pekerjaan yang Allah sediakan bagi kamu. 所以使徒保罗说呢，无论是卑贱的工作，还是你尊贵的工作呢，这是上帝赐给我们的工作。 Kerjakan itu dalam satu pemahaman panggilan Allah bagi kamu. 所以你们要一个理解，这是上帝对我们的呼召。 Maka Paulus berkata, kalau kamu budak, 所以使徒保罗说，若是你是成为奴隶的， kamu kan nggak bebas. Kamu punya Tuhan yang harus kamu hormati, kamu ikuti. 所以呢，你不是一个自由人，你必须要尊敬你的主人。 Tetapi di dalam Kristus, 但是在 kamu 基督里面， dimerdekakan. 你是已经自由的。 Betul kamu pekerjaannya sebagai budak. 是的，你的这个工作就是奴隶， Tapi kamu adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. 但是你在基督里，你是一个自由人。 Bagi kamu orang-orang yang merdeka, kata Paulus. 对，使徒保罗说，你们就是自由人， Jangan lupa kamu juga adalah budak daripada Kristus. 你们也不要忘记呢，你们也是基督的这个奴隶。 Jadi pekerjaan apapun yang hari ini dikerjakan oleh jemaat Tuhan, 所以呢，无论是今天神的，而你们做什么样的工作， mari kita menyadari bahwa pekerjaan itu adalah implikasi daripada panggilan kita di dalam Kristus. 所以我们要理解呢，我们所做的工作呢，就是上帝在呼召我们。 Nah, saudara, kalau gitu bagaimana penerapannya dalam keseharian kita? 弟兄姐妹们，我们如何把这些事呢应用在我们的生活里面呢？ Saudara, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya bagikan. 至少呢有3件呢是我要分享的。 Yang pertama, saudara, kalau kita menyadari vokasi kita, panggilan kita di dalam Kristus, 就是我们理解到呢，我们的职业呢是上帝对我们的呼召。 maka kita menyadari bahwa pekerjaan yang kita miliki hari ini adalah sebuah sarana di mana kita menikmati kehadiran Tuhan dan belajar untuk menaati kehendaknya. 所以呢，我们应当把工作
看于是我们享受上帝的同在。 Dalam berbagai macam profesi yang saudara dan saya geluti hari ini, semua itu adalah sarana di mana kita menikmati kehadiran Allah. 所以呢，刚才我举了很多这个工作呢，就是说呢，这些工作呢，是我们享受上帝的同在。 Allah bekerja di 上帝在 dalamnya. 动工， Allah terlibat di dalam setiap hal yang saudara dan saya lakukan. 上帝呢参与我们所做的每一件事情当中。 Dan Allah ingin saudara dan saya berkarya di tengah-tengah dunia ini. 上帝也希望呢，我们呢在这个世界当中有所作为。 Dengan pemahaman ini, saudara, maka kita akan melihat pekerjaan dengan cara yang berbeda. 若是我们理解到这一点的话，那么我们对工作呢有另外的一个这个观点，另外一个观念了。 Yang kedua adalah maka kita melihat pekerjaan adalah bentuk pelayanan kita penuh waktu. 所以呢，我们呢应该看呢这个工作呢是我们全时间的服侍主。 Saudara, seringkali kita berpikir pelayanan itu ya cuma di gereja. 很多时候呢，我们认为呢，我们侍奉上帝只是单单在教会侍奉而 Waktu 已。 saya jadi pengurus, waktu saya jadi usher, waktu saya jadi liturgis, singers, pemusik dan sebagainya macamnya, itu pelayanan. 所以呢，我们认为在教会当中，我们成为这个领唱的了，这主理了各样的圣工呢，这就是在教会当中的侍奉。 Maka ada yang ngomong begini sama saya, kalau di gereja Muse, kami itu hamba Tuhan. 他们有的人对我说呢，若是在教会当中，我是神仆。 Keluar dari gereja, hamba uang. 他说呢，我出了教会，我就是钱的仆人。 Apakah betul begitu, saudara? 弟兄姐妹们，这样说对吗？ Tentu saja berbeda, saudara. Bukan seperti itu. 当然是不一样的，应该不是这样的。 Saudara, pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini adalah bentuk pelayanan kita juga sepenuh waktu. 所以呢，今天上帝所托付于我们的工作，就是我们在全时间的来去侍奉。 Saudara, satu dosen saya pada waktu mengajar di seminari selalu mengatakan, orang Kristen itu harusnya hidupnya altruis. 所以呢，在我这个读神学的这个神学院的这一位教授，他曾经对我说， Mengerjakan segala sesuatu dengan holistik, menyeluruh. 就是呢，我们要做我们的工作呢，是应该我们要用全时间呢来去做的。 Karena kami kuliahnya di Jawa Timur, saudara, 因为我是在这个东爪哇那边， banyak sekali embok-embok yang jualan pecel. 所以呢，那边呢有很多的富人在卖这个不正， Pecel satu bungkus cuma 2.000, 1.500, saudara. 他们卖的很便宜，1000或者是 Maka 1100吨。 si dosen ini berkata, kalaupun kamu bekerja sebagai tukang penjual pecel, 所以呢，我的教授说呢，虽然你的工作只是卖那个这个不正， jual pecel bukan cuma yang enak, tetapi juga menyehatkan. 那么你所卖的这些呢菜呢，不单是应该是只卖而已，那么应该是健康食品了。 Kalau bisa orang-orang yang makan pecel itu tambah sehat, jauh daripada segala macam penyakit dan sebagainya macam. 或者呢，你所卖的这个不正呢，让人远离这个疾病，让他有健康的身体。 Kalau kamu bekerja sebagai tukang beca, 那么你是称为三轮师傅的话， bukan cuma mengayuh beca begitu saja untuk mendapatkan uang. 不是你只是在那边一直在骑你的这个三轮车而赚钱。 Berikan sapaan, senyuman kepada setiap customer yang kamu jumpai. 那么你给每一个乘客的这个微笑， Karena itu juga adalah bentuk pelayanan kepada Allah. 因为这也是属于侍奉上帝的一个形式。 Kalau kamu sebagai seorang pengusaha, 如果你是一个企业家， jadilah pengusaha-pengusaha Kristen yang sungguh-sungguh hatinya terpaut kepada Allah. 那么你要成为一个真正呢依靠上帝呢的这个一个企业家。 Hingga semua orang yang mengenal engkau, mereka memuliakan Allah. 那么凡认识你的人呢，他们都能够将荣耀归给上帝。 Saudara, saya rasa pemahaman ini penting bagi kita juga hari ini. 弟兄姐妹们，我觉得这些实际呢，对我们每个人都很重要。 Adakah kita menyadari bahwa pekerjaan kita bukan hanya sekedar upaya mencari uang, 所以呢，他要提醒我们呢，我们工作呢，不单只是想要赚钱而已， bukan sebuah upaya untuk menambah fasilitas-fasilitas dalam kehidupan kita, 并不是说呢，让我们在这个生活当中有更多的方便， tetapi pekerjaan adalah bentuk pelayanan Kristen penuh waktu. 乃是呢，我们的工作呢，是代表呢，我们是在全时间的来侍奉主。 Saudara, bapak-bapak reformasi memikirkan bahwa vokasi panggilan Tuhan itu 所以呢，这个改革家呢说呢，上帝对我们的呼召，我们的职业，
Adalah sebuah sarana di mana Allah bekerja melalui kita di dalam setiap pekerjaan yang Allah percayakan bagi kita hari ini. 就是上帝呢信托于我们的工作当中，我们能够借着这个工作呢来荣耀神的名。 Saudara, kalau orang Kristen semua menyadari pemahaman ini, 如果每一位基督徒都了解这个道理的话， kita akan menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. 那么我们就会成为世上的盐、世上的光了。 Yang terakhir, saudara. 最后， Saudara, tentu saja kita perlu sadari bahwa tidak semua profesi membawa kemuliaan Allah. 我们必须要理解到呢，并不是每一项的工作都是荣耀上帝的。 Saudara, Paulus menyadari bahwa tidak semua profesi itu kemudian diperkenan oleh Allah. 所以使徒保罗也说呢，并不是所有的职业都能够荣耀上帝。 Secara khusus dalam konteks daripada jemaat di Korintus, ada orang-orang yang berprofesi sebagai pelacur bakti. 举一个例子呢，就是说呢，哥林多的信徒呢，他们呢有的是成为这个妓女的、织女的。 Saudara, Paulus mengatakan keluar dari sana, 所以， jalani hidup dengan yang baru. 所以呢，使徒保罗呢，要他们离开教会，要他们过一个新的生活。 Bahkan bagi orang-orang yang memiliki profesi mencuri, Paulus berkata bertobat. 所以呢，有些呢是以偷窃呢为他们的工作的，所以使徒保罗劝他们要悔改。 Jangan mencuri lagi, bekerja, hasilkan dengan tanganmu sendiri dan berkat Tuhan mengalir melaluinya. 所以使徒对他们说呢，不要再去偷了，你要做正经的工作，然后蒙上帝的祝福。 Oleh sebab itu, saudara, maka mari kita juga melihat bahwa Allah bekerja melalui semua pekerjaan kita, tapi tidak semua pekerjaan kita membawa kemuliaan bagi Allah. 所以我们看见呢，上帝在我们的生活，在我们的工作当中都参与，但是呢，并不是每一项的工作都是荣耀上帝的。 Maka marilah kita mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. 但愿呢，我们的每一项工作呢，都是合乎神的心意的，而不是呢违背了上帝的旨意的。 Ketika saudara dan saya mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan itu, mari kita syukuri pekerjaan itu dan itu akan mendatangkan berkat yang besar bagi kita dan bagi orang lain. 若是呢，我们所做的工作呢是合乎神的旨意的，那么我们的工作呢就成为众人的祝福，也成为我们自己的祝福。 Dan bagi para pengejar kesuksesan, 对那些追求成功的人， saudara, saya mau mengatakan, saudara, kesuksesan seseorang bukan hanya dinilai daripada punya uang banyak, punya harta melimpah. 有些人呢这样的评论说呢，一个人的成功呢不是定义呢他在有多少的这个财富，多少的金钱。 Karena punya banyak belum tentu mendatangkan faedah bagi kita. 因为呢，虽然你有很多的金钱，但不一定呢会给你带来很多的益处。 Tetapi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa membagi sebanyak mungkin kepada orang lain hidupnya dan membawa mereka untuk mengenal Allah. 但是一个成功的人士呢，他能够把他的生活呢分享给别人，而且呢也成为别人的祝福。 Mari kita jadikan pekerjaan kita, profesi kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. 但愿我们每一个人能够把我们的工作成为一个呢能够荣耀上帝的工具。 Kalau saudara dipercayakan sebuah posisi di pemerintahan, gunakan posisi itu untuk memuliakan nama Tuhan. 若是你在政府方面那边是工作的话，那么你要应用你的职位呢来荣耀上帝的名。 Saudara sebagai profesional, businessman, mari kita gunakan setiap hal yang kita punya itu untuk memuliakan nama Tuhan. 何时呢？你是在经商的，但愿你在你的各个经商的事情上呢，以你的这个做生意呢，来去荣耀上帝的名。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 恳求上帝帮助我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，求主你帮助我们每一位。 Tolong kami untuk memahami panggilan-Mu di dalam hidup kami. 主啊，求主你帮助我们每一位明白你对我们每一个人的呼召， Agar kami sungguh-sungguh dapat memaknai perjalanan kami bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. 好让我们能够在这个世界上所行的路都是蛮有意义的。 Segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami, kepemilikan baik itu harta maupun harta benda, Tuhan yang menolong kami untuk mengelolanya dengan baik. 主啊，你所信托于我们世上的这财富，求主你帮助我们好好的经营它。 Karena Tuhan memanggil kami untuk menjadi pengelola-pengelola yang baik dan menyalurkan kembali
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 主啊，求主你帮助我们好好的使用这一切，好让我们用这些能够荣耀神你的名。 Berkati kami semua. 主啊，求主你祝福我们每一位， Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。